pada abang Encik kita. Okey, ini pertama kalilah sebelum tu lah pertama kalilah saya kita kata bila saya mula jadi pensyarah kan di UiTM tu. Kira pertama kalilah pengalaman saya mengajar saya online macam ni. Kalau sebelum ni tak pernah. Jadi bila abang Suhail kata nak buat baca kitab ni, insya-Allah lah boleh lah. Dah biasa sikit dah. Sebab ada pengalaman mengajar dah hampir 2 minggu semua guna Google Meet ni. Tak apa dah. Saya pun on je lah. Okey, baiklah. Jadi sebagai perkenalan dengan kitab ni, okey. Ini kalau yang dah download boleh tengoklah kitab ni ya. Hari ini insya-Allah kita akan bincang tentang saya beritahu dulu. Hari ini kita akan akan baca lah, kita akan pergi by text. Kita akan pergi teks-teks macam kita kata orang Kelantan panggil nadah kitab kan. Kalau bahasa kita panggil talaki kan. Tapi ini kita kata mungkin jarang ataupun tak ada lagi yang buat dah kelas talaki ataupun baca kitab sejarah. Biasa yang kita nampak macam wow sikit buat pengajian kitab ataupun pembacaan kitab hadis. Macam hadis Sunan Tirmizi dibuat oleh Maulana Yusof rasa ada dekat UKM. Mungkin ada Dr. Guru ataupun kita kata pensyarah yang mengajar kitab Sahih Bukhari dan sebagainya, Sahih Ahmad, Sunan Ahmad dan sebagainya. Tapi kalau berkenaan dengan sejarah, memang kita kata tak ada. Hatta Muqaddimah Ibn Khaldun yang kita biasa sebut macam Abang Suhail sebut tadi pun, kita kata tak ada yang kita kata pergi by paragraf dan pergi satu by text. Sebab apa bagi saya kalau pertama sekali benda-benda ni sumber primer ni kita jarang baca lah, khususnya dalam bidang sejarah. Sebab apa sumber primer ni kita kata hanya dia tidak memasyarakat lagi, tidak menjadi satu kita kata pembacaan umum. Tetapi hanya digunakan oleh golongan-golongan elitis akademik. Golongan elitis akademik ni maksud saya mungkin para pengkaji yang ada grant, mungkin para pensyarah yang ada title profesor dan sebagainya, mereka akan kaji dan mereka keluarkan hasil kajian tu untuk pembacaan umum. Tapi bagi kita mungkin satu benda yang boleh kita usahakan, kita budayakan satu benda baru, kita kata memasyarakatkan sejarah dan kita sama-sama baca. Sebab apa? Sebab yang kedua, kalau kita kenapa kita perlu juga baca kitab sejarah, hatta bukan kitab sejarah je pun, sebenarnya banyak lagi kitab-kitab dalam sumber ilmu Islam macam matematik, fizik, kimia, bio semua ada ditulis oleh sarjana Islam. Kita hanya menganggap atau kita pun hanya mengangkat tokoh tu hanya sekadar berdasarkan hasil kajian yang para pengkaji yang sekarang buat. Kita tak tahu betapa cantiknya bahasa yang digunakan, kita tak tahu macam mana ayat yang digunakan, kita tak tahu susunan ayat dia, kita tak tahu bagaimana ungkapan-ungkapan, kita kata pujian-pujian, pujian dan syukur yang para ulama ataupun sarjana digunakan, bagaimana kaedah penulisan kitab ni. Itu semuanya kita akan hanya dapat tahu apabila kita baca naskah yang asal. Jadi kalau kita baca kajian-kajian yang terkini, kita hanya dapat tahu rumusan sajalah, teori. Itu yang macam contoh macam saya sebut tentang teori kitaran Ibn Khaldun, kita dapat tahu tentang teori cycle atau kitaran tu adalah hanya berdasarkan apa kajian-kajian terkini atau kajian-kajian yang kita kata yang sekunder, bukan kita sendiri yang baca pun tak tahu kat mana dipetiknya teori kitaran. Apakah yang Ibn Khaldun, apa kod Ibn Khaldun kata. Walau macam mana pun kita bukan nak kata dia kata apa, kita kena tahu, bukan kita seolah-olah macam kita nak pelekehkan kajian-kajian terkini. Cuma ada satu budaya yang baik lah, satu kita kata usaha yang bagus lah untuk kita membaca karya asal. Itulah yang berlaku pada zaman-zaman kerajaan Abbasiyah dulu, zaman keemasan Islam. Macam mana mereka meneroka ilmu? Sebab ulama-ulama Islam ni berani, ulama-ulama Islam ataupun ramai ulama Islam waktu tu berani untuk membaca karya-karya Aristotle, Plato dan sebagainya. Mereka tak baca dah ulasan-ulasan kita kata ulasan-ulasan yang terkini. Mereka baca, mereka terjemahkan kitab tu terus. Sebab itu dia orang ada sumber ilmu tu. Gitu antaranya lah tu sebagai pengenalan. Jadi sebelum tu kita tengok berkenaan dengan
Ibnu Athir, Al-Kamil fi Tarikh kan. Sekadar ceritalah, sekadar pengenalan kepada kitab ni lah, ada kat Wikipedia. Tapi apa yang saya nak tekankan adalah satu benda je yang saya nak tekankan dalam Wikipedia ni. Dia kata kitab ni ditulis pada dia satu ensiklopedia sejarah Islam yang panjang, yang makan masa beratus-ratus tahun. Ibnu Athir kumpul maklumat ataupun catatan sejarah ni daripada sebelum kita kata sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, ataupun lebih tepat daripada awal kejadian penciptaan Nabi Adam sampai tahun yang ke-600 Samanun Ishrina Wasitumi'ah 628 Hijrah. Kalau kita tengok kat sini, Ibnu Athir meninggal pada tahun 630. Tinggal 2 tahun sebelum Ibnu Athir wafat, beliau telah selesaikan catatan dia. Maksudnya sampai zaman Ibnu Athir sendiri tulis. Jadi itu kita kata kaedah ataupun banyaknya maklumat yang Ibnu Athir kumpulkan. Sebab bukan apa, saya jadi berminat juga untuk menerima pelawaan Abang Suhail sebab saya ada mengajar di UiTM tu satu subjek, nama dia subjek pengurusan maklumat Islam. Dalam subjek tu kan bercerita tentang maklumat dan sebagainya. Jadi salah satu bahagian yang saya sentuh adalah berkenaan dengan macam mana para ulama-ulama Islam menguruskan maklumat atau manage information management. Salah satunya saya sebutlah contoh Ibnu Athir. Kebetulan tiba-tiba Abang Suhail minta cerita pasal Al-Kamil fi Tarikh kan. Jadi saya ceritalah kat pelajar-pelajar macam mana ulama-ulama Islam dulu ada maklumat, bagaimana mereka menguruskan maklumat. Macam Ibnu Athir, dia kumpulkan maklumat yang ada. Kita tengok bagaimana dia uruskan maklumat. Bagaimana Ibnu Athir menguruskan maklumat, beliau susun mengikut turutan maklumat yang didapat berkenaan dengan sejarah, segala catatan sejarah yang didapat, dia kumpulkan dengan teratur. Apa idea ataupun macam mana Ibnu Athir boleh dapat idea untuk menyusun kitab Al-Kamil seperti itu? Dan kalau kita lihat kejap lagi, kita akan baca Ibnu Athir terinspirasi ataupun mendapat idea daripada tokoh sejarah yang lebih awal daripada dia. Saya rasa yang ni mesti famous lah, mesti kita semua kenal. Dan Al-Imam Jarir At-Tabari, dalam kitab dia At-Tarikh At-Tabari. Dan Imam Ibn Athir mengikut kaedah yang sama, mengumpul ikut tahun. Cuma bezanya Imam At-Tabari, dia mengumpulkan lebih banyak maklumat. Dan dalam maklumat ataupun catatan yang Ibn At-Tabari kumpulkan, ada yang kita kata kesahihan dia tak dapat dipastikan. Jadi Ibnu Athir lebih kita menapis dan menghasilkan karya yang kita kata lebih boleh kata apa, yang lebih dipercayai lah, ataupun lebih kata karya apa istilah itu, semakkan semula. Di samping ada maklumat-maklumat yang ditambah pada zaman dia. Okay, jadi itu sekadar pengenalan tentang kitab ni. Okay, baiklah. Jadi kita lihat ni sambil tu saya ceritakan jugalah macam mana kaedah kita nak membaca kitab kan. Benda ni kalau siapa yang biasa belik buku Arab, dia akan biasalah kan. Tapi kitab ni pun saya tak dapat beli lagi, memang beli mahal lah. Tapi kita gunalah apa yang PDF. Kaedahnya sama, kandungannya sama. Okay, jadi dalam kitab ni Al-Kamil fi Tarikh, dalam muka depan sekali kita dah dapat maklumat. Dalam ni ada cerita, kita dah boleh tahu dah kebiasaan kitab Arab. Kita boleh tahu pertama, adakah kitab ini telah ditahqiq ataupun tidak. Jadi kalau dalam ni, okey, maksudnya kalau cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut, ini telah ditahqiq. Abi Al-Fida Abdullah Al-Qadhi telah ditahqiq. Apa maksud ditahqiq? Tahqiq maksudnya pentahqiq ni Abi Al-Fida ni dah menyimak teks
daripada pelbagai sumber, dan kemudian dalam kitab ni mesti ada nota kaki. Jadi ini nota kaki ni membantu kita untuk mengetahui istilah ataupun konteks ayat yang diceritakan dalam naskah yang asal lah. Jadi itu tahqiqnya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok tajuk asal dia. Okay. Jadi kebiasaan kitab, dia akan tulis tajuk asal, tajuk dia yang famous dalam tulisan yang besar, dan ada setengah kitab yang dia letak tajuk panjang dia kecil. Macam Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dia ada panjang lagi tajuk dia. Dan saya pun tak ingatlah panjang tajuk dia, ada kecil. Jadi kalau macam Al-Kamil fi Tarikh ni memang nama dia saja. Jadi yang ketiga, kita boleh tengok dalam muka surat depan, kan, biasanya kalau penulis ataupun karya yang telah ditahqiq, dia akan meletakkan nama panjang ataupun gelaran penulis tu, serta tarikh wafat dia. Jadi contoh ni kita boleh tengok karya ni ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah. Oh, panjang. Imam dah. Al-Alamah dah gelaran dia. Umdatul Mu'arrikhin. Ni 3 gelaran dia. Al-Imam, Alamah. Alamah ni bermaksud sirah mubalarah bagi perkataan alim. Ini wallah alamah. Macam balarah. Asalnya perkataan baligh. Balirah. Jadi balarah. Alim, alamah. Maksudnya kita kata alim ni hebatlah, pakar dalam bidang tu. Umdatul Mu'arrikhin, bahkan menjadi sandaran kepada para ahli sejarawan. Umdatul Mu'arrikhin. Ni nak menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya Imam Ibnu Athir dalam bidang sejarah. Kalau kita sekadar membaca sejarah Islam, kalau kita tak rujuk kitab ni, maka kita dah tinggalkan salah satu tunjang ataupun sumber utama kita lah. Kita tak berapa kuat sangat. Jadi nama Imam Ibn Athir, Abi Al-Husain Ali bin Abi Al-Karam, Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Syaibani Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Athir Al-Jazari Al-Laqab bil Izzuddin. Jadi kalau kita tengok pada start ni, Abi Al-Husain, Abi Al-Hasan. Abi Al-Hasan ni adalah kita kata kunyah dia. Kunyah ni maksudnya yang ada abu, ada ummu, kan. Biasa para ulama bangsa Arab, dia adalah gelaran kunyah dia ni. Maksudnya anak dia lah. Ataupun kita boleh faham juga kunyah ni biasa dinisbahkan kepada siapa anak bagi nama yang kita gunakan. Okay, contoh, biasa budaya Arab macam tu. Ni bukan anak dia pun. Al-Hasan tu bukan nama anak dia. Tapi kita tengok kepada nama Ibnu Athir. Nama sebenarnya Ali. Jadi bila Ali, dalam sejarah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anaknya namanya Al-Hasan. Jadi apabila nama dia Ali, dia letaklah Abi Al-Hasan. Dia macam tu. Biasa budaya Arab macam tu. Kalau biasanya nama dia Muhammad, dia akan letak Abi Abdullah. Sebab tu nama Imam Syafi'i, nama penuh dia, kunyah dia Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu kita kata budaya Arab macam tu lah. Jadi nama sebenar Ibnu Athir Ali bin Abi Al-Karam. Muhammad, ni semua nama moyang-moyang dia. Asy-Syaibani, keturunan Syaibani. Yang dikenal Al-Ma'ruf bi Ibnu Al-Athir Al-Jazari. Tak ada pun dalam nama dia Al-Athir. Tapi mungkin digelar ataupun Al-Ma'ruf, maksudnya dikenali sebagai Ibnu Athir. Athir ni sejarah, kesan-kesan. Mungkin disebabkan Ibnu Athir ni dalam bidang sejarah, dalam bidang kita kata catatan-catatan lama, tinggalan lama sejarah. Jadi dikenali, diberilah nama yang famous lah, Ibnu Athir. Al-Jazari dinisbahkan kepada tempat dia, Al-Jazirah. Sekarang ni di Iraq Utara, dekat sepadan dengan Turki tu, Al-Jazirah. Jadi nama Al-Jazari. Al-Laqabu bi Izzuddin. Laqab ni pasal tu. Al-Laqab ni gelaran yang tak ada kaitan dengan keturunan, tak ada kaitan dengan manusia. Dia lebih kepada gelaran yang berbentuk pujian. Al-Ma'ruf ni dia gelaran yang kita panggil, yang kita kata dikenali. Tapi Al-Laqab ni dia biasanya
kita kata kalau orang tu dah kita kata hebat, dah menjadi tokoh, barulah digelarkan sebagai al-laqab. Al-ma'ruf ni tak, al-ma'ruf ni kalau kita biasa pun, orang biasa pun biasa akan ada al-ma'ruf. Dan kita okey, contoh nama dia Zakaria, orang panggil dia Zack. Al-ma'ruf bi Zack. Itu misalnya. Tapi laqab dia kalau Zakaria ni seorang yang al-alim, ulama, jadi digelarlah sebagai apa? Izzuddin ke, Izzul Islam ke, kan? Tu gelaran dia, bukan? Macam tu contohnya. Jadi wafat pada 630 Hijrah macam saya sebut tadi. Jadi untuk bab 1, jilid 1, jilid yang pertama, dia berkenaan dengan tarikh ma qabla al-hijrah an-nabawiyah asy-syarifah. Ini cerita tentang apa yang berlaku sebelum hijrah Nabi SAW. Okey. Sebelum tu kita tengok ada berapa kitab ni sebenarnya. Ada berapa jilid kitab ni sebenarnya. Jadi kalau kita tengok dekat ni, pautan ni, Waqfiyah, ada jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah ni Fihris. Jadi 10 jilid. Sampai 628 Hijrah. Ya. Ibnu Asir meninggal, wafat 630. Okey. Kita tengok. Cetakan tahun 1987. Memang tak ada, setakat ni saya tak jumpa lagi lah terjemahannya, sebab paling terakhir cetakan Darul Kutub Ilmiah ni 1987 Lubnan. Okey. Biasa kalau kitab kitab turas, dan bab yang pertama, selain daripada mukaddimah, kita akan jumpa satu perkataan yang dinamakan sebagai khutbul kitab. Khutbatul kitab. Khutbatul kitab ni adalah mukaddimah lah yang biasa para penulis kitab dulu tulis. Jadi inilah kita boleh nak baca, kita tahu sebelum kita masuk bab yang pertama, kita baca tentang pendahuluan dia, khutbatul kitab. Jadi pertama sekali macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana kitab turas akan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau kitab ni ada dibuat pendahuluan daripada pentahqiq, dia akan tulis dibuat oleh pentahqiq. Okey. Kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadim. Tengok ayat dia. Sedap baca. Fala awwalu liwujudihi ad-daimul karim. Fala akhiru li baqaihi wala nihayatu li judihi. Okey, saya berhenti sampai Saya berhenti sampai karim Alhamdulillahil qadim. Fala awwalu liwujudihi ad-daimul karim. Fala akhiru li baqaihi wala nihayatu li wujudihi. Kita tengok cantik. Imam Ibn Asir susun pendahuluan ni cantik kalau kita kata dalam bahasa Arab. Tengok al-qadim, ini kata al-karim. Li wujudihi li judihi. Ini kalau dalam balaghah dipanggil sebagai al-muqabalah. Muqabalah dia bukan muqabalah ni lawan makna. Jadi kita kata sajak lah. Sajak dia sama. Tapi dia berselang-selang kan. Qadim, karim, cantik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha, kita kata qadim, yang sedia ada. Fal awwal li wujudi, tak ada awal kewujudannya. Kewujudan Allah ni tak ada permulaan. Ad-daimul karim, yang sentiasa, ad-daim sentiasa bersifat mulia. Fala akhiru li baqaihi wala nihayati li judihi. Maka kebaqaan, kekekalan Allah, zat Allah Taala itu tiada pengakhiran, wala nihayatu li judi, tiada bertepi, tiada penghujung kepada jud. Jud ni kita kata al-karam juga, kemuliaan juga. Sama maksudnya. Al-mulku haqqan fala tudrikul uqul haqiqatu kanhihi. Dan raja yang sebenar-benar raja, fala tudrikul uqul, maka kita tak boleh diketahui oleh akal fikiran akan hakikat perkara sebenar macam mana kan zat Allah Taala itu, ataupun akal tak boleh nak fikir kan macam mana tentang Allah Taala itu. Itu kita kata ayat. Biasanya kalau dalam kitab-kitab Arab dia akan letak puji-pujian kepada Allah dulu. Dia akan letak puji-pujian kepada Allah, lepas tu dia akan letak puji-pujian kepada Nabi SAW dan para sahabat. Tapi kalau kita ni semua ni cerita pasal pujian kepada Allah dan para sahabat.
Al-Qadir fa kullu ma fi alim min athari qudratihi. Yang maha kuasa. Fa kullu, maka setiap apa yang ada di alam ini min athari qudratihi adalah merupakan kesan ataupun peninggalan ataupun bukti akan kekuasaannya. Sonok baca kalau kita baca terjemahan dia. Al-muqaddasun fala taqrabul hawadisul hamahu. Allah yang maha suci, kan? Maka tiada satu pun makhluk yang baru, hawadis ni benda-benda baru selain daripada Allah, yang boleh mencemarinya. Kesucian Allah Ta'ala itu. Al-munazzahu an taghyir. Al-munazzahu ni pun sama juga, bermaksud munazzah, dan bebas ataupun sunyi, suci ataupun tiada, terlepas daripada at-taghyir, dan sebarang perubahan. Fala yanjau minhu sawahu, maka tiada apa yang boleh dikatakan ataupun tiada yang kita kata apa, yanjau ni selamat, najau. Tak ada siapa yang boleh kita kata taghyir. Tak ada siapa yang boleh berupaya untuk menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, maksudnya. Jadi saya terangkan terus maksud sebalik ayat tu. Sebab nak terang satu takut dia kita payah pula kan nak faham kan. Musarriful khalaiq baina raf'i wa khafdi. Musarriful khalaiq bermaksud Allah yang menguruskan, musarriful khalaiq, menguruskan urusan ciptaan-ciptaan atau makhluknya. Baina raf'i wa khafdi. Dan urusan yang macam mana? Urusan meninggikan makhluk dan menjatuhkan darjat makhluk tu. Wa bastul wa qabdun, Allah yang kita kata menghamparkan nikmat dan rahmat dia, ataupun yang menggenggam, qabdun, mencengkam, yang kita kata apa? Yang mengancam, menguasai. Macam tu. Kekuasaan Allah lah. Allah yang bagi rahmat dan Allah yang boleh menarik balik. Macam tu seolah-olahnya. Wa ibramu wa naqsun, yang memberikan kelebihan ataupun yang memberikan kekurangan. Wa imatahu ahya, Allah yang mematikan dan menghidupkan. Wa ijaduhu wa ifna, Allah yang mewujudkan dan membinasakan. Wa is'adu wa idlal, yang memberikan kebahagiaan dan memberikan kesesatan. Izazu wa idlal, memuliakan dan menghinakan. Yu'ti mulka man yasha, Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa yanzi'u mimman yasha, Allah menarik balik semua tu, kekuasaan yang diberi itu daripada sesiapa yang dikehendaki. Wa yu'izzu man yasha, Allah memuliakan sesiapa saja yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha, Allah menghinakan sesiapa juga yang dikehendaki. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan kekuasaan Allah lah segala kebaikan, dan Allah lah maha kuasa di atas segala sesuatu. Jadi kalau perasan, ini kita baca dalam ayat ma'thurat kan, qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasha', kan. Itu ada daripada ayat Quran. Tapi Ibnu Al-Athir, kita kata nama dia saya lupa apa kaedah balaghah dia. Maksudnya dia daripada ayat nas yang asal ditukar perkataan tapi mengikut bahasa kita. Saya tak ingat apa nama dia. Nanti saya kalau ingat saya akan sebutkan. Lupa pula apa nama kaedah tu. Okey. Mubidul qurunus salifah wal umamul khalifah. Kita kata dah habis. Ini puja-pujian setakat ini. Sampai syai'in qadir. Lepas tu tambahannya Ibn Athir letakkan, Allah yang mubidu, yang membada, yang kita kata apa? Yang mubid, yang menyimpan ataupun yang apa kita kata? Mencerita, yang kita kata apa? Tak faham. Yang ataupun kita kata apa? Yang menceritakan ataupun yang Allah yang kita memelihara. Dan kita kata Allah yang kita kata menguasai, ataupun Allah yang maha mengetahui. Dan qurunil khalifah, dan zaman-zaman yang terdahulu. Maksudnya kita nak kata dalam sejarah Islam, kita ingat bahawa
Allah Maha mengetahui segala-galanya kan. Daripada awal kita kaji tu semua di bawah ilmu Allah Taala. Wal umamul khalifah, dan juga umat-umat yang hidup pada zaman lalu, yang lepas tu. Lam yamna'uhum minhu mattakhazuhu ma'qalan wa hakazan. Jadi semua itu kita kata uh, tidak menghalang kan, tidak menghalang umat-umat itu tersebut kan, untuk mengambil kita kata bagi golong-golongan umat-umat yang terdahulu kan, ada yang kita kata beriman dan ada yang tidak beriman kepada Allah Taala. Jadi Ibn Atsir nak sebut di sini bahawa dalam umat terdahulu tu menceritakan tentang ada umat-umat yang kata beriman kan, dan umat yang tidak beriman. Jadi kat situlah kita belajar daripada sejarah-sejarah umat yang terdahulu. Lepas tu kat sini Ibn Atsir memetik ayat Quran, fahal tahusu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Nanti kita boleh tengoklah ayat ni. Ayat ni jap. Fahal tahusu minhum. Kita tengok ya. Surah Maryam ayat 98. Ni caranya kita nak senang. Kita nak check. Kataan boleh tengok. Surah ni surah Maryam ayat 89. Okey. 98. Ni. Ayat yang terakhir surah Maryam. Dan amat banyaklah kaum-kaum kafir yang kami telah binasakan sebelum mereka. Engkau tidak menyadari atau mendengar suara yang sayup-sayup bagi seorang orang yang telah dibinasakan itu. Jadi Ibnu Athir nak cerita kat sini, umat terdahulu yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka telah dimusnahkan oleh Allah Taala sampai kita tak boleh tak dengar langsung suara ataupun tak tahu kesan, tak boleh dikenali, tak boleh dikaji dah. Tak boleh diceritakan sebab dah hilang macam kaum kan Ad dan Thamud, dan mereka semua dah hilang. Dan dah dibinasakan Allah, tapi bangunan-bangunannya masih ada. Itu pun kata sikit sajalah yang tinggal. Kan? Bitakdirihi an-naf'i wad-darar. Dengan takdirnya lah, dengan takdir Allah lah datangnya segala manfaat dan kemudaratan. Walahul khalqu wal amru. Dan bagi Allah lah kan, yang menciptakan makhluk dan mengeluarkan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah yang Tuhan sekalian alam. Maha berkat, kita kata maha mulia Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Okey, habis. Kat situ pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang. Kata nak menunjukkan bahawa ulama-ulama dulu mereka kita tahu memanglah bahasa Arab kan. Mereka berbahasa Arab. Tapi nak kata mereka pakar ataupun tahu, mahir dalam bidang ilmu balaghah, boleh susun ayat yang cantik pada pendahuluan kitab dia. Okey. Jadi lepas tu barulah disambung ahmaduhu alama aula min ni'amihi. Ahmaduhu bermaksud aku penulis, aku memujinya ke atas apa yang dan kelebihan-kelebihan nikmat yang diberikan kepada aku. So Ibn Athir melahirkan rasa pujian dia atas nikmat yang diperolehi. Wa ajzalan linnas man qasamahu, dan dan juga memberikan kepada jazala min qismi, dan juga memberikan bahagian-bahagian nikmat itu kepada manusia. Ada bahagian-bahagian kepada manusia-manusia yang lain juga. Wa usalli, ni dah start masuk tentang pujian selawat kepada Nabi. Wa usalli ala rasulih Muhammad sayyidil Arab. Kita biasa sallallahu alaihi Muhammad ataupun salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Biasa kita akan mulakan macam tu kan dalam kita menceramah, dalam kita punya ayat. Tapi Imam Ibn Athir mengungkapkan dengan cara yang lain.
wa usalli ala rasulihi Muhammad, dan aku menyampaikan selawat kepada Rasul Allah SWT, Rasulullah Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada sini? Kalau ini Sayyidul Arabi wal Ajam, ini biasanya kita hanya dapat tahu ataupun akan jumpa dalam kitab Arab, ataupun kita dapat tahu daripada penulis yang tahu tentang sejarah. Sebab beza dalam penulisan Arab, selain daripada Arab, dia panggil Ajam. Jadi nak mengatakan Nabi Muhammad SAW penghulu ataupun diutus kepada semua manusia, kalau daripada cakap direct terus, penghulu segala manusia, jadi Ibn Athir menggunakan kaedah sejarah yang mana mengklasifikasikan bangsa manusia ni pada Arab dan Ajam. Ajam ni selain daripada Arab lah, Cina, India, Melayu, Turki dan sebagainya, itu bawah Ajam. Itu semua kita boleh tahu dalam ilmu sejarah. Ibn Khaldun pun cerita tentang Ajam dan Arab. Itu dalam bidang sejarah. Al-mab'uthu ila jami'il umam. Kat sini diterangkan. Sayyidul Arabi wal Ajam, yang diutuskan kepada seluruh umat-umat manusia. Bila diterangkan umum, kat belakang tu dijelaskan. Wa ala alihi wa ashabi a'lamul huda, dan juga para sahabat baginda a'lamul huda. Kita kata obo ataupun panji-panji hidayah yang memegang, yang meneruskan kita kata agama Islam, wa masabihuz zulam, dan menjadi masabih ni kita kata lampu ataupun apa kita kata obor pelita pun masabih jugalah. Masabih zulm, maksudnya kegelapan, menjadi obor ketika waktu malam. Sallallahu alaihi wasallam, selawat atas baginda dan para keluarga dan sahabat baginda. Ini semua kita dah baca ni hanya intro ataupun puji-pujian kepada Allah dan Rasul. Kita tak masuk lagi bab ni. Biasanya kalau kita nak kenal pasti kat mana penulis tu akan mulakan pendahuluan dia, biasanya dia akan letak amma ba'd. Macam khutbah kan. Dah selawat amma ba'd. Jadi bila selepas amma ba'd ni, kebiasaannya barulah penulis tu akan tulis kata-kata dia. Apa yang dia tulis tentang kitab tu. Amma ba'd fa inni lam azal muhibban limutala'atil kitab wa kitab limutala'atil kutub tawarikh wa ma'rifatun ma fiha. Dia kata Ibn Athir cerita pasal diri dia sendiri. Sesungguhnya saya lam azal, masih lagi, sentiasa, and always muhibban, suka, best, syok, menggemari limutala'ati kutub tawarikh, kan? Mentelaah, membaca kutub tawarikh, buku-buku sejarah. Ini kita tahu dah. Ibn Athir bukan calang-calang. Dia ada minat sejarah. So jadi kita yang minat sejarah ni, kita telah mencontohi para ulama seperti Ibn Athir. Mereka pun bagi tahu dia sukakan sejarah. Suka baca kitab sejarah. Wa ma'rifatun ma fiha, dan bukan saja baca je. Dan minat, suka nak tahu apa yang ada dalam kitab tu. Mu'atharun li'itla'i ala jaliyin min hawadithiha wa khafiha. Apa yang ada kat dalam kitab tu, kan? Nak tahu apa? Mu'atharan itla', untuk mengetahui kesan-kesan yang ada dalam, ataupun kita catatan-catatan yang ada dalam kitab tu berkenaan dengan peristiwa, kan? Peristiwa apa yang ada dalam kitab sejarah tu. Peristiwa-peristiwa yang dicatatkan. Kan? Jali ni, kalau kita dalam tajwid, ada lahan jali dan lahan khafi, kan? Kalau kita ingat. Lagi jali maksud dia jelas, yang nyata. Kita kata apa tu? Apa yang di sebalik, yang dengan hakikat dengan yang di sebaliknya, apa benda tu saya lupa. Jali ni benda yang zahir lupa. Dia benda yang zahir, benda yang kita nampak, boleh nampak fizikal, boleh nampak, dengan kita kata benda yang boleh ditengok, dilihat dengan mata kasar ataupun difahami terus, ataupun dan juga batin ataupun di sebalik peristiwa tu. Kita kata jali wa khafiha. Lahan jali dan lahan khafi. Apa yang kita tak nampak, apa yang kita kena teliti, barulah kita jumpa.
Jadi kat sini daripada ayat ni kita boleh faham dalam sejarah dia ada, kita kata boleh kefahaman terhadap sejarah secara terus, secara jelas, secara direct, secara terus. Dan berkenaan dengan peristiwa sejarah tu juga ada satu pemahaman kita kata yang tidak terus, indirect, ataupun di sebalik sejarah tu apa yang kita berlaku, apa yang kita boleh dapat daripada sejarah tu. Jadi daripada kenyataan Ibnu Athir ni kita dapat lihat, kan, kalau sesiapa saja yang suka ataupun sesiapa saja yang minat tentang sejarah hanya fokus kepada fakta, hanya fokus tentang bilangan, hanya fokus tentang nama, hanya fokus tentang tarikh, hanya fokus tentang tempat-tempat, itu mereka hanya menunjukkan minat dia dalam sejarah yang secara zahir, yang jali saja. Kandungan sejarah yang bersifat jali, kan, jelas, yang bersifat okey secara terus. Okey, benda tu kan, fakta apa semua kita sekadar tu lah. Kalau kaji fakta, duk bahas sahih tak sahih apa semua, tu sejarah ni betul ke tak betul, bila umur berapa Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan Nabi SAW, tu sejarah yang bersifat jali. Tapi kalau ada satu lagi aliran ataupun kaedah belajar sejarah, benda ni tak ramai yang biasa buat. Sebab itulah kitab Ibn Khaldun menjadi kitab yang paling kita rujukan, yang hebat. Sebab Ibn Khaldun mengulas sejarah dari aspek yang khafi, yang di sebaliknya. Tengoklah Ibn Khaldun menganalisis macam mana. Ibn Khaldun tidak menceritakan sejarah hanya pada tahun fakta-fakta sekian-sekian, kan? Tak, Ibn Khaldun mengulas, dia kritik. Jadi itulah bidang sejarah yang kita kata menurut Ibn Athir bersifat khafi, yang di sebaliknya, yang kita tak nampak daripada sejarah tu. Jadi contoh macam kita nak bahas tentang sejarah kejatuhan Baghdad. Kalau yang hanya suka mengkaji tentang sejarah yang bersifat jali, mungkin dia akan cerita pasal siapa yang serang, siapa yang ketuai tentera Mongol, berapa ramai Muslim yang terkorban, berapa ramai tentera Mongol yang datang, siapakah menteri yang khianat kepada Khalifah Abbasiyah, siapakah Khalifah Abbasiyah. Itu kalau benda-benda itu, siapa yang cenderung nak tahu benda tu, dia lebih cenderung kepada sejarah yang bersifat jali lah. Satu lagi, kalau siapa yang berminat ataupun nak mengkaji apakah faktor kejatuhan, apakah faktor dalamannya, apakah hikmah di sebalik itu tak ramai dibincangkan. Itu sejarah dari segi khafi. Ini pun berdasarkan kefahaman saya lah, kefahaman saya, pembacaan saya, dan juga berdasarkan catatan Ibn Athir, bagaimana kita nak memahami sejarah. Jadi saya golongkan Ibn Khaldun, dia lebih memahami sejarah dari sudut khafi, apa yang sebaliknya. Jadi tak ramai yang menulis sejarah seperti itu. Terutama sekali sejarah moden, dan tak ramai yang kita kata yang sekarang ni pun kita nampak hanya sekadar mencatatkan saja, catat. Tapi kita nak bincangkan perkara yang di sebalik itu tak ramai. Walhal yang menjadikan satu bangsa atau tamadun tu naik adalah apabila dia tahu apa di sebalik tu. Dan kita kata loop ataupun gem yang ada di sebalik, mutiara di sebalik sejarah tu. Itu yang menjadikan bangsa jadi bangun, rasa bersemangat. Itulah yang berlaku dalam, kita kata, contohnya macam kebangkitan rakyat dan Turki, kan. Selepas Uthmaniyah dah hampir nak jatuh, kan, orang Turki ni mula kenal identiti dia orang. Kan, kita kata pan-Turkism, apa benda tu? Saya pan-Turkism. Jadi bangsa Turki ni dah lupakan lah dan tentang kita kata konsep khilafah, konsep daulah dan sebagainya. Mereka nakkan kembali bangunkan bangsa Turki. Jadi terwujudlah Turki sekarang, ada Azerbaijan dan semuanya berdasarkan bangsa Turki. Benda-benda itulah yang mendorong kita bangkit. Jadi untuk bangsa Melayu, untuk umat Islam, kita kena banyak bincangkan perkara ni. Saya rasa mungkin dah terlalu banyak kot kita bincang tentang nombor, tentang fakta, tentang tentang kita kata apa? Kita kata kajian-kajian atau yang bersifat fizikal. Sekarang ni kita boleh gabungkan sekali. Kalau nak bincang tentang peristiwa, kita kena kaji juga apa di sebaliknya. Itu saya rasa lebih membantu ataupun lebih menyebabkan kita rasa penting sejarah ni. Macam saya sendiri pun dulu belajar sejarah dan saya tak rasa best, bosan. Belajar hafal-hafal kan. Mungkin kita semua merasai benda yang sama. Dan hafal nombor sebagainya. Tak ada nampak kepentingan sejarah. Jadi benda ni tak dimasyarakatkan,
and sampai generasi-generasi kita yang terbaru ni, generasi baru yang belajar sejarah and tak berapa mendalami, tak berapa menghayati sejarah. Mereka tu yang jadi macam-macam, mula mengkritik sistem kita kata sistem kesultanan kita, perlembagaan kita, yang Tuan Agong kita, itulah hasil daripada kita tak fahami betul-betul sejarah. Okey. Lepas tu kita tengok saya rasa mungkin satu muka surat ni kot cukup sempat skor 11. Ma'ilan ila ma'arifi al-adabi wa tajaribi al-mawdi'atun fi mutawiha. Jadi Imam Ibn Athir menceritakan lagi apa yang dia suka tentang sejarah. Pertama, dia suka baca kitab-kitab sejarah sebab dia nak tahu apa yang catatan atau peristiwa sejarah yang zahir, yang jali, dan apa di sebalik peristiwa tu khafi. Dan yang kedua, Imam Ibn Athir dia ceritakan yang dia ni cenderung ma'ilan ni cenderung, kan kita kata cenderung kepada ataupun kita berminat. Ini kalau muhibban ni betul-betul suka, kan. Ma'ilan ni cenderung. Okey, dia juga minat juga. Samalah, minat dengan cenderung, suka lebih kurang sama. Tapi tengok gaya bahasa dia. Muhibban, ma'ilan. Cantik. Ila ma'arifi wa adabi. Dia cenderung kepada ma'arif. Ma'arif ni dia kata jamak kepada ma'rifah, pengetahuan. Apa-apa saja pengetahuan dah suka. Itu salah satu kita kata sifat ataupun sikap para ulama dulu, dia cintakan pengetahuan. Hubbul ma'arif, kan. Wal adab. Adab ni sastra, benda-benda yang bersifat seni, benda-benda yang bersifat halus, sastra, puisi, syair. Imam Ibn Athir pun minat juga. Jadi kalau kita nak menceritakan tentang kepribadian penulis, kita boleh baca, boleh dapati dalam pendahuluan dia. Dia akan ceritakan. Kalau penulis yang jujur, yang ikhlas menulis, dia akan cerita. Dia cerita dulu kenapa dia suka apa semua. Sebab apa dia cerita dulu? Sebab dia nak bagi tahu apakah dorongan yang menyebabkan dia tulis kitab tu. Beza dengan kita, kan, masyarakat kita hari ni, menulis kitab untuk mendapatkan banyak royalty, ataupun menulis kitab untuk mendapatkan bestseller dan sebagainya. Para ulama dulu tak. Para ulama dulu dia cerita satu. Kenapa satu kitab tu dia tulis? Sama ada nak melawan hujah lawan ke, dia tulis satu kitab. Sama ada nak menjelaskan kesalahfahaman ke, dia tulis satu kitab. Sama ada nak menunjukkan bahawa dia minat sesuatu benda dan dia kumpulkan ni pun ada juga, macam-macam. Jadi itulah kita boleh belajar lah daripada tokoh-tokoh ulama kita dulu, macam mana mereka menulis kitab. Jadi kita sekarang ni pun tak dapat lari lah, kan. Memang kita pun tahu salah satu sumber utama dari segi kita nak menjana pendapatan mungkin boleh dikatakan dengan menulis buku. Tapi terpulanglah masing-masing kita nak macam mana. Saya sendiri pun menulis juga, kan. Macam Abang Suhail pun menulis buku juga. Jadi kita tengoklah macam mana kita betulkan niat kita, insyaAllah. Okay. Wat tajarib. Jadi apa lagi dia cenderung, apa lagi dia suka? At-tajarib. Tajarib ni lah eksperimen. Eksperimen ataupun kita kata uji kaji ataupun teori-teori yang kita kata belum selesai. Jadi Imam Ibn Athir pun suka. Dia kata al-mawdi'atu fi mutawiha, yang diceritakan di dalam buku-buku yang ada. Jadi sebagai Ibn Athir suka membaca, dia banyaklah tahu sejarah, sastra, dan eksperimen ataupun teori-teori, banyak semua dia tahu. Kaedah-kaedah. Falamma ta'ammaltuha ra'aituha mutabayyanatan fi tahsilil qardun. Apabila saya menta'amul, menekuni semua ni, kitab sejarah, adab apa semua, aku melihatnya mutabayanan, menjelaskan, menjadi penjelas, fi tahsil, untuk mendapatkan apa yang aku nak, apa yang saya nak dapat. Iaitu maksudnya setiap satu bidang tu, setiap satu yang dia suka tu, dia akan dapat something. Okey, aku minat ni, aku mesti akan dapat something daripada apa yang aku minat tu. Jadi Imam Ibn Athir tidak minat sesuatu tu sajalah. Setiap apa yang dia minat ni ada tujuan. Dia dapat. Dia minat adab, dia dapat adab. Dia minat sejarah, dia dapat sejarah. Dia minat apa lagi? Kita kata tajarib, kan, eksperimen ataupun kita teori yang ada, dia pun tahu tentang macam-macam teori
Sebab tu dalam ni dia ceritakan juga nanti, dia ceritakan macam mana teori kejadian manusia, macam mana ada pendapat-pendapat sekian-sekian. So itu termasuk dalam tajarib lah. Jadi dia boleh gunakan semua tu, dihimpunkan dalam kitab dia. Yakadu jauharun ma'rifah biha yastahilu ila aradin. Yakadu. Yakadu ni seolah-olah. Kan? Yakadu ni seperti. Boleh kata macam hampir-hampir. Jauharun ma'rifah biha. Semua itu bagaikan hampir-hampir menjadi seperti jauhar ma'rifah. Satu kita kata apa? Pemata ilmu. Ini dia nak umpamakan lah. Semua apa yang dia buat tu adalah pemata ilmu. Yastahilu ilal aradi. Dan yang tidak boleh nak disifatkan. Arad ni benda, arad ni kalau dalam mantik, dia maksud dia sifat. Kalau dalam perbahasan mantik ataupun tauhid, usuluddin, kalam, dia ada beza antara sifat dengan arad. Arad ni adalah sifat yang ditujukan kepada makhluk. Adapun sifat yang bahasa Arab, dia hanya ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi kita kalau bahasa Melayu kita panggil sifat je semua tu. Dalam perbahasan mantik, dia beza. Arad ni benda-benda yang selain daripada zat Allah. Maksudnya Ibn Athir kata, pemata ilmu yang dia dapat tu tak boleh nak diungkapkan. Betapa berharganya apa yang dia dapat tu. Ni dia ceritakan kepada kita. Famin baina mutawwilin qad istaqsat turuku wa riwayat. Jadi dan di antara famin baina dan di antara mutawwilin ni kitab-kitab ataupun kitab-kitab besar yang dibaca. Qad istaqsa turuku wa riwayat. Dalam tu ada cerita tentang banyak turuk. Turuk ni dalam istilah hadis ni kita kata periwayatan, jalur periwayatan hadis. Jadi wariwayat pun riwayat juga. Lebih kurang sama lah, turuk wariwayat. Turuk ni lebih kepada riwayat itu adalah apa benda yang dikatakan. Jadi dalam buku sejarah ataupun dalam kitab-kitab yang dibaca, Ibn Athir bagi tahulah apa yang ada. Antaranya dalam riwayat. Banyaklah riwayat. Bila dia suka baca, dia dapat banyak maklumat. Dia dapat pengetahuan, dia dapat tahu riwayat banyak macam-macam. Sebabkan dia suka baca. Wa mukhtasarin, dan juga terdapat di dalam kitab-kitab kecil. Kitab-kitab ringkasan, mukhtasar. Dalam mutawwilin, kitab-kitab panjang pun ada. Dalam kitab-kitab mukhtasar pun dia dapat maklumat tentang turut dan riwayat. Waqad akhalla bikathirin mimma huwa at. Jadi kalau dalam kitab-kitab mukhtasar, jadi Ibn Athir dia kata dekat dalam tu ada ceritakan juga tentang riwayat, tapi tak adalah selengkap yang dalam kitab mutawwil. Jadi nak kata kita baca ataupun nak belajar, kita kena baca sumber yang asal. Barulah kita baca sumber yang ringkas. Itu kita boleh faedah kita dapat daripada ayat ungkapan Ibn Athir ni lah. Kita kena baca mutawwil. Mutawwil ni salah satunya kitab Ibn Athir lah. Kitab mutawwil ataupun dalam jamak dia mutawwalat. Dan para ulama biasa akan merujuk kitab mutawwalat. Jadi sebab tu kalau kita perasan dalam buku fiqh, dalam Al-Iqna' misalnya, Al-Iqna', dalam fiqh, Iqna' tu syarah kepada Matan Rayatut Taqrib, Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Jadi dalam matan tu diringkas. Disebut dalam matan Abi Syuja' tu kata, untuk kalau nak tahu tentang hukum sekian-sekian, baca boleh rujuk mutawwalat. Mutawwalat tu maksud kitab-kitab yang besar. Jadi macam mana sekali pun kita kena baca atau rujuk kitab-kitab utama, kitab-kitab sumber yang besar. Dan dalam masa sama kita jangan pula tinggalkan mukhtasar. Sebab ada dalam tradisi ilmu Islam, bila dah ada satu kitab besar, kemudian disyarahkan, dimukhtasarkan. Kalau disyarahkan akan jadi panjang, lagi panjang daripada kitab asal. Kalau dimukhtasarkan jadi ringkas daripada apa yang kitab asal tu. Jadi kita baca mukhtasar, kita baca mutawwalat, baca pensyarah juga, kita akan memahami konteks, bagaimana memahami apa yang dimaksudkan dengan penulis.
Jadi sama dalam konteks sejarah kan. Sekarang ni budaya kita buat kajian, kita baca daripada jurnal-jurnal, terutama untuk akademik lah. Dalam akademik, kita cite quote daripada kajian-kajian orang. Yang mana quote yang banyak daripada jurnal orang, itulah dapat kredit paling banyak. Tapi kalau untuk yang betul-betul kita kata yang bagus, dia rujuk sumber utama dulu, kemudian barulah dia cite kajian-kajian orang yang dah buat tentang kajian tu. Biarlah kita merujuk sumber utama pun tak apa, tak masalah. Kemudian kita padankan dengan kajian-kajian yang dah dilakukan. Jadi macam itulah mutawalat dan mukhtasar. Kalau tadi jali, khafi. Itu. Jadi kalau dalam balaghah pula, saya tengok dalam balaghah, jali, khafi, mutawalat, mukhtasar, kita panggil dia muqabalah lah. Lawan perkataan. Perkataan lawan. Muqabalah kalau insya-Allah. Saya rasa muqabalah. Dia melibatkan dua ayat yang berlawan perkataannya. Lail wan nahar, siang dan malam, bumi dan langit. Jadi jali, khafi, mutawwal dengan mukhtasar. Waqad akhalla bi katsiri ma huwa wa ma zalika faqad kulluhum azim min hadis wa mashhur min kainat. Jadi semua yang ni, semua buku-buku ataupun bahan-bahan yang telah Ibn Asir baca, tarka kulluhum, meninggalkan al-azim min al-hadithat, macam-macam peristiwa yang ada. Hebat, terlalu banyak peristiwa